أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 31 bayang kelima daripada bawah. Muka surat 31 bayang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan berkata Hudhudi, makna basar pada hak Allah Ta'ala itu makna basar, sifat basar pada hak Allah Ta'ala itu iaitu makna bagi sifat basar maknan yang berdiri dengan zatnya, maknan yang berdiri dengan zatnya, zat Allah. Makna basar pada hak Allah Ta'ala itu iaitu maknan yang berdiri dengan zatnya, zat Allah. Permulaan tu makna basar, tu makna bahasa Malaysia. Dia bahasa Arab pun makna juga, tapi jadi bahasa kita kan. Bahasa Arab pun makna juga. Makna bahasa Arab, maksud bahasa Arab, murad bahasa Arab. Nak apa lagi? Makna, maksud, mafhum, murad. Memanglah bahasa Melayu, Melainkan murad je lah kalau kita tak biasa. Mafhum bahasa Arab, tapi jadi bahasa Melayu lah. Makna basar, itu makna bahasa Malaysia, asal bahasa Arab juga. Pada hak Allah Ta'ala itu iaitu maknan yang berdiri dengan zatnya, zat Allah. Maknan ni satu sifat yang ada, itu maknan, iaitu makna yang berdiri. Ada gitu, bukan makna yang berdiri, maknan. Jamak ma'ani, ma'aniyun. Maknan, ma'aniyun. Ma'ani itu sifat yang bangsa ada, kudrah, iradah sampai ke kalam, dipanggil sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Sifat yang ada, sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Sekira-kira apabila Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan zat Allah, selain daripada dapat melihat zat Allah yang ada, dapat melihat sifat ma'ani yang ada. Wujud kidam bakar tak boleh nak tengok tu, itu bukan sifat yang ada. Ada ni sifat wujud tu sama ada sifat hali ke, sama ada sifat amrun iktibari ke, itu berbeza pandangan ulama. Tapi bukan sifat yang wujudi, bukan sifat yang ada. Kidam bakar sifat adami, tak ada sifat tu, cuma reti zat yang tiada permulaan bagi adanya, kidam.
Zat yang tiada kesudahan bagi adanya, baqa. Zat yang tidak serupa dengan yang baharu, sifat mukhalafah. Zat yang tidak berkehendak kepada zat dan penjadi, sifat qiyamuhu binafsi. Zat yang esa, nama dia sifat wahdaniyah. Hak tu bukan sifat yang ada pun, sifat adami dia panggil. Tak ada sifat tu, reti sahaja. Macam sifat wujud gitu juga. Tapi sifat wujud ni tinggi sikit daripada sifat adami tu. Sampai ada sifat hali ataupun amrun iktibari, dia tinggi sikit. Kau undur balik kan panjang pula kan kat ni Haji. Maksud apa dia? Maksud apa? Maksud apa je? Ingat tak? Tak ingat? Ilmu duduk dalam kitab, bukan duduk dada. Kat mana pun tak tahu nak jumpa cari. Mana? Hak di muka surat 15. Surat 15 bahagian kedua daripada bawah. Dan berkata dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Pertama, maujudat. Yang kedua, makdumat. Yang ketiga, ahwal. Yang keempat, umur iktibariyah. Itu 4. Hak maujudah, hak ada, yang sah dilihat. Hak makdumah, sifat adami. Hak tu tak boleh nak lihat lah, sifat adami. Ahwal, hak tu wasitah menengahi antara maujud dengan makdum. Lepas tu umur iktibariyah, barang yang bagi subut tetapi tiada naik kepada darajat ahwal. Tu. Jadi umur iktibari lebih rendah daripada ahwal. Yang paling rendah sekali adami. Sebab umur iktibariyah ni musuh 16, tiada naik ia kepada darajat ahwal dan tiada turun ia pada kepada makdum. Jadi wujudi, umur ahwal, umur iktibariyah, adami. Ini fardu kifayah lah. Ini fardu kifayah. Jadi segala perkara ada 4. Bagi kitanya 2. Ada tak ada? Ada tak ada? Kita 2 je. Sifat ahwal, dia menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Pina kita dengar. Menengahi antara ada dengan tak ada. Mana? Sifat wujud pada pandangan satu pandangan, sifat kaunuhu. Sifat wujud, sifat kaunuhu pada satu pandangan pula umur iktibariyah. Jadi atas jalan sifat 20 tu sifat ahwal, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Kitanya ada dengan tak ada je. Umur iktibariyah, hak bahasa kira-kira pun tak ada kita. Kita sebut ada belaka. Bulat ada, panjang ada, pendek ada. Kita panggil ada belaka. Tu ada bulat, tu zat. Bulat tak ada. Cuma bahasa kira-kira je. Kita fahamlah. Bentuk gitu dia panggil bulat, leper, 4 segi, panjang, pendek. Tapi bukan ada pun. Yang adanya zat dan warna. Warna wujudi, sifat yang ada. Tapi dah sedut bahas waktu kau pening tu kampung.
Jadi sifat yang ada kudrah sampai ke kalam, ma'ani. Satu dipanggil maknan. Maknan, satu sifat yang ada. Maknan, satu sifat yang ada. Ada ni. Wujud kita bakok bukan sifat yang ada. Ni orang salah orang salah faham ni, orang ngajar wujud, sifat wujud Allah bukan ada. Sifat wujud tu bukan ada. Orang dengar, Allah tak ada. Ripuk ke jabat agama. Jabat agama Kelantan. Waktu kisah tu dia Kelantan. Kena panggil tu kan mengajar. Dah. Orang faham Allah tak ada. Dia cerita sifat wujud tu bukan sifat yang ada. Sifat wujud tu, zat Allah bersifat dengan sifat wujud. Zat Allah bersifat dengan sifat wujud. Sifat wujud tu bukan sifat yang ada. Ibu faham? Allah tak ada. Tak ada Tuhan kau ni. Tak ada orang ajar masjid gitu. Ibu jabat agama. Orang kena panggil lah. Orang komunis mana pula ni cerita Tuhan tak ada. Allah bersifat dengan sifat wujud. Sifat wujud tu bukan sifat yang ada. Dan mana sifat yang adanya? Kudrah, iradah sampai ke kalam tu maknan. Satu sifat yang ada. Maknan satu. Ma'aniyun, ditujuhkan banyaklah jamak. Jadi makna basar pada hak Allah Ta'ala. Hak terdahulu kita baca mengelupah, dia pergi kepada sifat sama. Sifat sama. Pergi kepada sifat sama, ta'alluq bagi sifat sama. Ni lagi pula pada sifat basar. Makna basar pada hak Allah Ta'ala, iaitu maknan satu sifat yang ada, yang berdiri dengan zatnya, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi basar ni satu sifat yang ada, kemudian berdiri pada zat Allah Ta'ala, ada di zat Allah Ta'ala, yang nyata baginya bagi Allah, dengan dia, dengan sifat basar yang nyata baginya bagi Allah, dengan dia, dengan sifat basar nyata, dengan dia, dengan maknan pun boleh, dengan dia, dengan maknan. Tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap perkara yang ada, nyata baginya bagi Allah, dengan dia, dengan maknan, dengan sifat basar nyata, tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap perkara yang ada. Dan erti nyata itu, apa makna nyata-nyata ni? Inkisyaf, nyata. Terbukalah segala maujudat baginya bagi Allah dengan sebab basar, dengan sebab ada sifat basar. Sebab ta'alluq basar dia panggil ta'alluq inkisyaf, nyata. Dia ta'alluq inkisyaf ni tiga: ilmu, sama, basar. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu, nyata bagi Allah dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar. Kita pun nyata juga. Dengan ilmu kita nyata, dengan pendengaran kita nyata satu-satu perkara, dengan penglihatan kita nyata satu-satu perkara. Itu nyata, inkisyaf, terbuka bagi kita dengan sifat ilmu, terbuka bagi kita dengan sifat, dengan pendengaran kita, terbuka bagi kita dengan sifat penglihatan kita. Itu inkisyaf, nyata. Adapun kudrah, taksir, mengada meniadakan. Ta'alluq iradah, takhsis, menentu menetapkan. Ta'alluq kalam, dilalah, menunjuk akan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Itu nama dia lah. Itu perincian.
fardu kifayah. Jadi takluk kudrah ta'thir, memberi bekah, memberi kesan, mengada dan meniadakan. Takluk iradah takhsis, takhsis menentu, menetap, memutuskan. Takluk ilmu sama basar ni. Ni inkishaf, nyata. Takluk kalam dilalah, menunjuk. Jadi kalau kita faham takluk kalam dilalah, maka kita tak akan timbullah salah faham Allah menjadikan dengan kun. Innama amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Kun. Oh faham? Allah buat dengan kun. Kun tu kalam. Buat mengada menjadi ni. Taksir tu kudrah, bukan kalam. Ada orang faham gitu? Allah buat dengan sekali kun. Sekali kun macam mana? Sebab perbuatan Allah sepanjang masa. Kun gitu lah. Dah. Kun fayakun. Ada oleh kamu, maka adalah perkara tu. Jadi orang pun faham Allah buat dengan kun. Kun kalam. Kalam dilalah, menunjuk atas segeranya Allah mengadakan. Seperti kata kun. Bukan buat dengan kun. Allah mengadakan. Allah khaliq. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bukan Allah berkata. Allah khaliqu kulli syai, yang menjadikan segala perkara. Allah menjadi, bukan kata. Kun tu kalam. Dah dengar tak orang ngajar gitu? Allah buat dengan kun. Kun tu kalam. Allah khaliqu kulli syai. Allah ni yang menjadikan segala. Allah menjadi, Allah buat, bukan Allah kata. Jadi mengada-meniada kudrah taksir. Ni basar. Jadi ilmu sama basar. Itu takluk inkishaf, nyata. Dan erti nyata itu terbukalah segala maujudat baginya, bagi Allah, dengan sebab basar, dengan sebab ada sifat basar di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan murad. Ni murad ni. Murad bahasa Melayu ni. Dan murad bahasa Melayu ni. Dan sungguh ni. Ni bahasa Melayu lah murad ni. Mula-mula hak baba foto ni mari tempat kita murad. Adalah Ustaz baba duk sebut murad tu apa? Pening tu kan dengar. Dah tu guna sebut murad. Kalau kata murad boleh tak tangkir ke? Tahu? Murad nama orang. Ni murad. Ni murad ni. Tak ada bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu lah. Yang dikendaki. Iradah tu lah. Murad perkara yang dikendaki. Tapi dia dah bahasa Melayu, jadi bahasa Melayu lah. Memang kalau babu-babu ni murad gitu, duk muluk murad tu. Ni macam kita ni lah. Dan murad dengan maujud itu. Dan murad yang dikendaki dengan kata maujud. Mana maujud? Yang nyata baginya, bagi Allah, dengan dia, dengan makna, dengan sifat basar. Tiap-tiap yang maujud. Murad ni murad kata hudi dengan maujud ni. Apa dia maujud ni? Itu umum. Yang maujud yang ada umum. Janji ada. Ada tu kodim ke, ada tu baharu ke, janji ada. Umum. Seperti yang dahulu juga. Seperti yang dahulu. Dahulu sudah bicara dah.
Mana? Umum seperti yang dahulu juga. Mana hak bicaranya? Ni seperti yang dahulu juga ni pada sifat sama lah baca mengelupah. Bahawa sesama Allah itu takluk dengan sekalian maujud, sama ada maujud tu qadim seperti zat Allah dan sifatnya wujudiyah, atau baharu seperti zat dan sifat makhluk, dan sama ada suara ataupun tiada, dan sama ada warna ataupun tiada. Ni umum. Janji ada. Dan murak dikendaki dengan maujud itu umum. Umum ni meratai, asal ada je. Seperti yang dahulu juga. Mana seperti yang dahulu ni? Umum ni. Sama ada ia maujud qadim. Seperti zatnya zat Allah Ta'ala, dan sifatnya sifat Allah Ta'ala yang wujudiyah. Jadi Allah melihat akan zat Allah. Allah melihat akan sifat Allah yang ada. Sifat ma'ani lah, kudrah sampai ke kalam. Sebab ada tu qadim, maka Allah melihatnya qadim. Tanjizi qadim bagi sifat basar. Adanya baharu, Allah melihat baharu. Tanjizi hadis bagi sifat basar. Tu je lah. Janji ada, Allah melihat. Umum ada tu qadim ke, ada tu baharu ke, janji ada. Sama macam takluk bagi sifat sama atau baharu, seperti zat yang baharu, atau dan sifatnya sifat yang baharu. Ni zat yang baharu Allah melihat, sifat yang baharu yang ada Allah melihat. Melihatnya baharulah. Tanjizi hadis bagi sifat basar. Umum laginya dan sama ada, dan sama ada suara atau tiada. Janji ada je. Suara ada ke tak? Suara Allah melihat. Tak ada suara Allah melihat. Suara Allah mendengar. Tak. Suara ni perkara yang ada. Allah mendengar akan suara, dan Allah melihat akan suara. Ada kan suara? Batu suara boleh tangkap. Apa? Tangkap suara. Rakaman, betul lah. Rakam. Apa dia rakam? Tangkap suara. Kenapa suara boleh tangkap? Sebab suara ada. Yang mana dapat dengan panca indera yang 5 ada belaka. Dapat dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Yang dapat dengan deria bau ada, wangi busuk ada. Yang dapat dengan deria rasa masing-masing ada. Yang dapat dengan deria sentuh, licin, kasar ada. Itu semua barang ada belaka tu. Jadi kalau barang tu ada, Allah mendengar dengan sifat sama, Allah melihat dengan sifat basar. Jadi suara ada, Allah mendengar dan melihat. Adapun wangi busuk ada tapi suara tak ada, Allah mendengar dan melihat. Manis masing tiada suara, Allah mendengar dan Allah melihat. Janji ada. Ni hak mengetahui tu bagian ilmu. Hak mengetahui tu bagian ilmu. Ni bagian samak basar. Janji ada. Sama ada angin atau tiada. Angin pun Allah melihat. Sebab apa? Sebab ada. Tafrek dia, maka sekarang itu dinamakan dia akan sekarang itu maujud. Mana? Zat Allah maujud, sifat Allah maujud, zat yang baharu maujud, suara pun maujud, perkara yang ada. Angin pun maujud, perkara yang ada. Yakni ditakluk oleh basar. Yang ada Allah melihat dengan sifat basar. Janji perkara itu perkara yang maujud, perkara yang
ada. Sama ada yang qadim, ada yang wajib, ataupun ada yang baharu. Dan bukan Allah Ta'ala melihat dengan biji mata. Bersalahan yang baharu, maka melihat ia yang baharu dengan biji mata. Allah bukan melihat dengan biji mata. Tapi dalam ayat Al-Quran menyebut berkaitan dengan mata. 5 kali dalam ayat Quran. Satu ayatnya aini, mata aku. 4 ayat bi'ayunina, dengan mata-mata kami, mata-mata Allah. Itu ayat mutasyabihah dipanggil. Bi'aini, satu mata. Ayun, banyak mata. Jadi Allah ada mata. Allah melihat dengan mata. Itu mustahil sama sekali. Dan ayat kata mata, jalanan salah serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalanan khalaf datang makna yang selayaknya. Pegangan kita tetap beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Apa yang Al-Quran kata? Imani belaka. Ayat Al-Quran kata yadullah, tangan Allah. Bal yadahu, bukan 2 tangan. Bi'aidina, tangan-tangan kami. Wajib imani ayat Al-Quran. Apa makna ayat tu? Jalanan ulama salah serah kepada Allah. Jalanan ulama khalaf datang ke mana yang selayak. Tapi tak boleh pakai zuhir gitu. Pakai zuhir jadi berlawanan. Yadullah, tangan Allah satu. Bal yadahu, bukan 2 tangan Allah. Bi'aidina, itu lagi banyak tangan. Atau ayat kalau pakai zuhir berlawanan. Tanakuk dipanggil. Ayat Al-Quran kalamullah mustahil tanakuk, mustahil berlawanan. Kalam Allah mustahil berlawanan. Kalau kalam manusia boleh berlawanan. Sekali begitu, sekali begini. Orang yang sama, sekali begitu, pusing dia begitu. Jadi begini pula, pusing dia begini. Lidah tidak bertulang yang akan ditutup di padang mahsyar. Sebab lidah manusia ni walaupun bohong terang-terang, boleh dipercayai seperti betul sebetul-betulnya. Walaupun bohong betul, bohong tak ada agak pun. Itu lidah. Berlawanan dia kata pelik apa manusia. Kalau manusia berlawanan itu tak pelik. Tapi kalam Allah mustahil berlawanan. Imani dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ayat mutasyabihah pun imani. Allah istiwa atas arah, imani. Allah bersama, imani. Istiwa atas arah ke bersama? Istiwa atas arah, imani. Allah bersama dengan kita pun imani. Apa makna dia? Serah makna kepada Allah. Atarana salah dan khalah datang makna yang selayaknya. Istiwa atas arash, Allah menguasai arash. Allah bersama, Allah menolong, Allah mengetahui. Itu makna Allah bersama. Itu jalanan ulama khalaf. Dan bukan Allah Ta'ala melihat dengan biji mata bersalah yang baharu. Maka atau tafriq dia, melihat ia yang baharu dengan biji mata. Kita melihat dengan biji mata. Dengan biji mata ni, dengan syarat hampir lagi berupa dan tiada manik seperti kelam atau dinding yang menegah akan dia akan melihat. Melihat yang baharu, melihat dengan biji mata. Dia ada syarat. Dia ada syarat. Apa syarat dia? Dengan syarat hampir lagi berupa, berbentuk. Berupa, berbentuk. Ada sekalipun kalau tidak berupa, tak boleh melihat. Macam kata suara tadi. Suara ada, berupa ke tak? Tak boleh lihat.
Wangi busung ada, berupa ke tak berupa tak boleh lihat. Ni kita, Allah melihat, janji ada. Berupa ke tak berupa ke, Allah melihat. Ada ni. Ada pun kita syaratnya hampir, jauh tak nampak dah lah. Ada ni, jauh tak nampak, hampir syarat dia. Lepas tu lagi berupa. Kalau kata manis masing ada, tapi tidak boleh melihat kita. Pada ni kita tak dapat dengan deria penglihatan. Nak tahu kena deria lidah, deria rasa. Manis ke masing ni? Manis masing benda ada, tak payah rasa. Saya nak tengok aja. Tengok lah, dapat ke tak manis masing? Nak tengok lah. Dah benda ada kan? Tak. Benda ada, melihat walaupun tidak berupa, itu sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita melihat dengan biji mata ni, syarat dia berupa. Ada tapi tidak berupa, tidak berbentuk, kita tidak akan dapat melihat. Licin ke kasar, tu kena sentuh, dengan diri sentuh. Kalau kita tengok tak dapat, tak ada ni. Jadi kena berupa, barulah kita dapat melihat. Hampir lagi berupa, dan tiada manik. Apa manik? Yang menegah. Dan tiada manik, tiada yang menegah. Mana yang menegah? Seperti kelam gelap atau dinding yang menegah, akan dia akan melihat. Dia kena dia tiada manik, dia ada menegah. Dekat, berbentuk tapi gelap, kelam, tak nampak. Dekat sangat-sangat, berupa, berbentuk, tetapi ada dinding di hadapan. Maka kita tak akan dapat melihat dengan biji mata kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dengan sifat basar. Kita yang baharu ni melihat dengan biji mata.